kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri bersama istri yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan, Timbalan Presiden UMNO bersama istri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Haji Badruddin Amiruddin, Pengerusi Tetap UMNO, yang berbahagia Datuk Seri Abdul Fattah bin Abdullah, Timbalan Pengerusi Tetap, Naib Presiden UMNO yang amat berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nurdin, serta yang berhormat Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Muhammad Fauzi, Ketua Pergerakan Putri, yang saya kasihi, yang berbahagia Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Haji Desuki selaku Setiausaha Agung UMNO, yang berbahagia Datuk Seri Utama Dr. Tengku Adnan bin Tengku Mansur Bendahari UMNO, yang berhormat Datuk Seri Azalina bin Osman Said, Ketua Penerangan UMNO, yang berhormat dan yang berbahagia rakan-rakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, yang berhormat dan yang berbahagia Exco Wanita, Exco Pergerakan Pemuda dan Exco Pergerakan Putri, ketua-ketua UMNO bahagian dan kepimpinan UMNO bahagian yang dihormati Pesuruh Jaya Tinggi, duta-duta dan ketua-ketua misi, div-div jemputan khas serta hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan izinnya pada hari yang penuh makna ini kita dapat berhimpun bersama dalam konvensyen UMNO sempena Hari UMNO ke-80 tahun. Kalau pagi tadi yang amat berhormat Menteri Besar Johor mengatakan 27 tahun baru kali ini dia berucap, Datuk Seri, saya 35 tahun jadi ahli UMNO baru pertama kali juga berucap di pentas Dewan Merdeka yang keramat ini. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya dengan rendah diri memperkenalkan diri saya, memandangkan saya adalah adik bongsu sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah. Saya Jeffrey bin Arifin
telah dilantik sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Sabah, ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerajui UMNO Sabah setelah kita kehilangan seorang tokoh besar, almarhum Datuk Seri Panglima Bong Mukhtar. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, pelantikan ini bukan satu kebanggaan pribadi kepada saya. Ini adalah satu cabaran. Ini adalah satu amanah yang berat. Namun, saya tidak berdiri di sini sebagai seorang individu yang sempurna. Saya berdiri di sini sebagai seorang yang memikul tanggung jawab untuk meneruskan legasi, menjaga maruah perjuangan dan melakukan yang lebih baik untuk UMNO Negeri Sabah. Dan saya tidak keseorangan. Di belakang saya berdiri 25 bahagian UMNO di seluruh negeri Sabah yang akan terus memastikan UMNO Sabah kekal bergerak dan yang akan terus memastikan suara rakyat Sabah terus dibawa dalam wadah perjuangan yang besar ini. Radu tetap. Terima kasih kepada semua pejuang UMNO Sabah. Izinkan saya selitkan serangkap pantun dari Sabah ke Kuala Lumpur, datang bertandang beramai-ramai. Tiada istilah kami berundur, perjuangan UMNO terus tersemai. Pantun ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pendirian. Ini adalah janji perjuangan. Ini adalah suara UMNO Sabah bahawa walau apapun cabaran yang datang, kita tidak akan berundur daripada medan perjuangan ini. Dan satu lagi pantun yang cukup mendalam maknanya, warisan daripada almarhum Datuk Seri Panglima Bong Mukhtar Radin. Kapal berlayar di waktu malam, mari menuju lautan dalam. Kalau bukan nahoda yang paham, di situ banyak kapal tenggelam. Pantun ini membawa satu mesej yang besar. Perjuangan ini bukan boleh dipandu dengan ego. Perjuangan ini bukan dipimpin dengan cakap kosong. Perjuangan ini memerlukan ilmu. Perjuangan ini memerlukan pengalaman. Perjuangan ini memerlukan kesepahaman. Perjuangan ini memerlukan kerjasama, dan perjuangan ini memerlukan kepimpinan yang benar-benar memahami arah. Hari ini bukan sekadar sambutan. Hari ini adalah hari untuk kita mengingati siapa kita. Dan hari ini juga adalah hari untuk kita menentukan dengan keberanian kemana arah perjuangan ini mesti kita bawa selepas ini. 80 tahun bukan satu tempoh yang singkat. 80 tahun adalah sejarah. 80 tahun adalah pengorbanan. 80 tahun adalah air mata dan keringat.
80 tahun adalah jatuh bangun sebuah perjuangan yang tidak benar-benar mudah. Dan apabila kita menyebut UMNO, kita tidak sedang menyebut nama sebuah parti semata-mata. Kita sedang menyebut sebuah institusi perjuangan. Kita sedang menyebut sebuah wadah yang telah menjadi sebahagian dari pembentukan negara ini. Kita sedang menyebut satu kekuatan politik yang lahir daripada semangat bangsa berkembang dengan jiwa rakyat. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, dalam kita berbicara tentang sejarah dan masa depan, jangan sekali-kali kita melupakan mereka yang telah pergi mendahului kita, yang tidak pernah sesekali pun dilupakan buat para pejuang, sahabat-sahabat kita yang telah berpulang ke negeri abadi. Marilah kita panjatkan doa, semoga roh Allahyarham dan Allahyarhamah dicucuri rahman, diampunkan segala dosa, diterima segala amal ibadah bakti, dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Lahumul Al-Fatihah. Mereka mungkin tidak lagi bersama kita di dewan ini, tetapi perjuangan mereka masih hidup dalam nadi UMNO. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, UMNO lahir dalam keadaan yang getir. Ia tidak dibina atas jalan yang mudah. Ia lahir ketika maruah bangsa dipertaruhkan. Ia lahir ketika orang Melayu dan Bumi Putra menuntut hak untuk menentukan masa depan tanah air dengan tangan sendiri. Ia lahir ketika suara rakyat memerlukan saluran yang kukuh, tersusun dan berwibawa. Dan dari saat itulah UMNO berdiri, bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk memimpin. Kita memimpin perjuangan kemerdekaan. Kita memimpin pembinaan institusi negara. Kita memimpin usaha membasmi kemiskinan. Kita memimpin perluasan pendidikan. Kita juga memimpin pembentukan kelas menengah Bumi Putra. Kita juga memimpin pembangunan luar bandar. Kita juga memimpin pembukaan peluang kepada rakyat jelata yang satu ketika dulu hidup dalam keterbatasan. 15 menit sudah? Sudah kah? Hah? Hah? Sejarah ini penting untuk disebut, bukan kerana kita mau tenggelam dalam nostalgia, bukan kerana kita mau berbangga dengan tanpa isi, tetapi kerana sejarah yang besar mesti dipahami dengan jujur. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, dalam kita menelusuri sejarah besar UMNO di peringkat nasional, kita juga tidak boleh melupakan satu detik yang sangat penting dalam perjalanan parti ini di bumi Sabah. Tahun 1991 bukan sekadar satu tarikh. Tahun 1991 adalah titik tolak. Tahun 1991 adalah permulaan kepada satu lembaran baru perjuangan UMNO di negeri Sabah. Apabila UMNO melangkah masuk ke Sabah, kita tidak datang dengan tangan kosong. Kita datang dengan tanggung jawab. Kita datang dengan keyakinan bahawa Sabah mesti turut bergerak seiring dalam pembangunan nasional. UMNO datang ke Sabah
pada waktu negeri ini memerlukan kekuatan politik yang tersusun, pengalaman pentadbiran yang luas, dan hubungan yang kukuh dengan kerajaan persekutuan agar agenda pembangunan rakyat dapat digerakkan dengan lebih teratur, lebih menyeluruh, dan lebih berkesan. Dan sejak itu, UMNO telah menjadi sebahagian penting dalam perjalanan politik negeri Sabah. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, kita harus mengakui bahawa sepanjang 8 dekad ini UMNO telah menempuh pelbagai fasa. Ada masa kita berada di puncak kekuatan, ada masa kita diuji dengan begitu hebat, ada masa kita dipuji, ada masa kita diserang, ada masa kita menang dengan penuh keyakinan, ada juga masa kita terpaksa menelan realiti kekalahan dan penolakan. Tetapi satu perkara yang membezakan UMNO daripada banyak yang lain ialah setiap kali diuji, UMNO belajar. Setiap kali ditekan, UMNO bangkit. Setiap kali diragui, UMNO mencari jalan untuk membuktikan bahawa parti ini tidak akan lenyap hanya kerana badai datang melanda. Inilah kekuatan sebenar UMNO. Bukan sekadar pada bilangan kerusi, bukan sekadar pada struktur organisasi, bukan sekadar pada sejarah yang panjang, tetapi pada daya tahan, pada ketahanan jiwa, pada kemampuan untuk bangkit semula, pada keyakinan bahawa perjuangan ini lebih besar daripada mana-mana individu, lebih besar daripada satu musim politik, dan lebih besar daripada mana-mana gelombang sementara. Hari ini dunia berubah dengan sangat pantas. Politik berubah, ekonomi berubah, teknologi berubah, cara rakyat berpikir pun berubah, cara rakyat menilai pemimpin juga berubah. Dan sebab itu, kalau dahulu rakyat mungkin menilai parti berdasarkan sejarah, hari ini rakyat menilai parti berdasarkan keupayaan. Mereka mau tahu apakah kita masih relevan. Mereka mau tahu apakah kita masih mampu memimpin. Mereka mau tahu apakah kita masih memahami denyut nadi mereka. Mereka mau tahu apakah kita masih mempunyai penyelesaian untuk cabaran yang mereka hadapi pada setiap hari. Dan saya ingin katakan pada hari yang bersejarah ini, dengan penuh keyakinan dan dengan penuh tanggung jawab, bahwa jawabannya ialah iya. Ya, UMNO masih relevan. Ya, UMNO masih diperlukan. Ya, UMNO masih mempunyai kekuatan, pengalaman, dan keupayaan untuk menjadi sebahagian penting daripada pembentukan masa depan negara. Sebab itu, konvensyen ini bukan sekadar ruang untuk kita berasa selesa sesama sendiri. Ini mesti menjadi ruang untuk kita bercakap benar kepada diri kita sendiri. Apa kelemahan kita, kita akui. Apa kesilapan kita, kita pelajari. Apa kekuatan kita, kita manfaatkan. Apa peluang di hadapan kita, kita rebut dengan penuh kebijaksanaan. Dalam perjuangan ini, izinkan saya mengingatkan diri saya dan kita semua dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah untuk nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada
dalam diri mereka. Ayat ini adalah seruan perubahan. Ayat ini adalah perintah supaya kita tidak hanya menyalahkan keadaan. Ayat ini adalah peringatan pembaharuan mesti bermula dari dalam diri dan dari dalam organisasi, dari dalam kepimpinan, dan dari dalam jiwa perjuangan kita sendiri. Sikit lagi ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini negara kita melalui satu fasa yang sangat penting. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, dalam keadaan geopolitik dunia yang berubah, dalam keadaan kos sara hidup yang terus menjadi kebimbangan rakyat, negara memerlukan kestabilan. Rakyat memerlukan pentadbiran yang matang, perniagaan memerlukan kepastian, pelabur memerlukan keyakinan, anak muda memerlukan harapan, golongan pekerja memerlukan jaminan bahwa masa depan mereka tidak sedang dibiarkan tanpa arah. Dalam keadaan seperti inilah kita melihat betapa pentingnya kestabilan politik dan kejelasan kepimpinan. Sebab itu kerangka kerajaan perpaduan pada hari ini tidak harus dilihat secara sempit. Ia harus dipahami sebagai satu keperluan nasional dalam satu tempoh yang memerlukan kebijaksanaan politik yang tinggi. Ia adalah ruang untuk mengurus perbezaan dengan kematangan. Ia adalah ruang untuk menukar ketegangan kepada penyelarasan. Ia adalah ruang untuk memastikan negara terus bergerak ke hadapan walaupun landscape politik telah berubah. Dan dalam konteks inilah kita tidak boleh menafikan peranan besar yang dimainkan oleh Presiden UMNO merangkap timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tepuklah sikit. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, dalam sejarah mana-mana parti ada detik yang menguji bukan sahaja kekuatan organisasi tetapi juga keberanian pemimpinnya. Okey, saya tutup. Jauh saya datang dari Sabah. Tapi untuk menghormati masa Pantun dah bila. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, akhir sekali izinkan saya selit serangkap pantun. Tinggi gunung Kinabalu megah berdiri, tempat bernaung awan berarak. 80 tahun UMNO berbakti tidak akan hilang selagi rakyat berpijak. Maka dengan itu saya mengakhiri, walaupun banyak lagi yang saya mau sentuh pasal sumbangan, pengorbanan, kebijaksanaan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, tetapi disebabkan masa tidak mengizinkan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.